Ya, kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قال سهلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وما يذكر وإلى أولي الألباب. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبيين وإلهمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita sambung dalam kuliah kita. Dan insya-Allah hari ini hari Isnin, tidak ada cuti sebenarnya. Ini cuti kan. Walaupun hari cuti kita tetap berkeudara. Sebagaimana dengan cuti Tayu Pusam. Hakikat syariat. Mungkin ada yang dah ni kan kita tangguh hari tu seketika. Saya akan sambung kembali dan mungkin hari Khamis kita akan ada dari segi bacaan sirah, insya-Allah. Bacaan sirah pada hari Khamis ini, siapa yang ada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, insya-Allah kita akan mula balik. Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ni memang kita akan jadikan sebagai satu wirid. Dia tidak pernah habis. Habis dia kita akan ulang lagi. Habis kita akan ulang lagi. Untuk mengenali lebih dalam bagaimanakah yang dikatakan kecintaan kita kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey, hari ini kita masuk bab darah nifas. Yang lepas kita masuk tentang haid, darah haid. Ada banyak persoalan yang diutarakan. Okey, masuk bab darah. Saya ingin membetulkan sedikit. Hari tu Datin Rohani dia tanya saya tentang bersuci menggunakan baby wipes. Bolehkah kita ni hari ni bersuci guna baby wipes? Ada Datin Rohani tanya hari tu kan. Okey. Jawapan dia yang betul-betul sahih adalah ia jatuh dengan membuang najis. Maksudnya bila kita pakai baby wipes tu, contoh dekat bayi baby ke ataupun diri kita sendirilah. Okey, sebenarnya bila kita cuci pakai baby wipes, maksudnya baby wipes itu pertama dia bersifat tisu yang lembut sebab dia dah basah. Kemudian dalam baby wipes tu akan diletakkan mungkin sabun, mungkin antiseptik, whatever dekat dalam tu. Kemudian kita gunakan untuk bersuci. Bila kita gunakan dalam bentuk bersuci, dia telah lepas daripada, bila pakai baby wipes, dia telah lepas daripada menghilangkan najis sahaja. Tetapi dia tidak jatuh bab bersuci. Jelas? Maksudnya bila kita dah cuci dengan baby wipes, kita kena balas dengan air. Ataupun pakai tisu keras. Sebab hukum bersuci jika tidak ada air, dia pertamanya adalah daun kering, kertas, batu yang kesat, benda yang kesat. Isunya hari ini adalah baby wipes tu dia jatuh kepada tisu yang lembut sebab dia basah. Jelas? Jelas tak dia? Okey. So saya pun baru tahu setelah dihuraikan oleh saya punya lecturer, rupanya isu ni telah diketengahkan. Dia tak jatuh. Maknanya hari ni kalau kita perasan anak cucu cicit kita,
Kan termasuklah diri saya. Dulu saya cuci anak saya punya tu pun pakai baby wipes. Rupanya dia hanya sebenarnya dia tidak bersuci anak kita tu ataupun cucu kita tu. Dia hanya lepas daripada membuang najis. Tetapi hukum daripada bersuci dia tak lepas. Dia tak lepas lagi daripada hadas kecil. Ha, jelas? Ustazah, kalau kita pakai tu, kita Hmm? kan guna tu pasal waktu tak ada air. Ya. Sebab tu dia Soalan dia. kena, bila kita pakai waktu tak ada air, kita hanya boleh buang najis. Najis tu kita buang. Aha. Dia tak jatuh kepada kita telah bersuci. Dia tidak jatuh kepada kita telah bersih daripada hadas kecil. Maksudnya Hmm. bila kita dah contohlah kita buang hajat besar. Kita pakai baby wipes kan? Kita Hmm. sapu dia. Kita buang sampai bersih. Kita rasa dah yakin bersih. Tetapi dalam hukum bersuci agama, barang yang kalau tidak ada air, pertama batu. Benda yang kesat. Daun yang kering. Maksudnya Hmm. benda yang kesat. Tisu basah ni tadi dia tak jatuh kepada benda yang kesat. Walaupun Ais. dia berbentuk tisu, tetapi dia masih lagi dalam bentuk lembut. Kita boleh cuci pakai baby wipes. Mungkin kita balas yang terakhir tu dengan tisu kering yang agak keras ataupun kita balas dengan daun kering ataupun kita balas dengan batu. Barulah selesai daripada hukum bersuci. Hmm. Maksudnya kita hari ni part ni. Okey, lagi satu tentang bab najis. Ini dia masuk dalam bab solat. Contohnya saya bagi contoh. Mungkin ada yang tahu ataupun mungkin yang tak tahu, saya akan ketengahkan bab solat sebelum kita masuk kepada darah nifas. Contohnya kalau kita solat, datangnya cucu kita ataupun anak kita, dia pakai pampers. Kemudian dia datang dekat kita. Kan biasa ni. Datang, okey, dia tengok kita duduk di antara dua sujud. Pum, dia duduk atas kita punya riba. Soalan saya ataupun kita punya perbincangan, adakah sah solat kita? Ini kadang-kadang kita selalu terlepas pandang. Kalau pampersnya ada kencing, tak sah. Ah, Ha. Macam mana nak check ada ada Itulah. okey. Asal setahu saya kalau umrah kan kita tak benar dibenarkan dukung bayi tu kan. Ah, Kita patut dia ada apa ni, kencing ke apa. okey. Contoh, okey kita tengok Okey. Tapi itu kalau kita kata dia duduk atas kita ada kencing. Kemudian dia duduk, kita boleh rasa lah. Bila dia duduk atas perut kita, kita rasa lah pamper dia agak berat kan. Contohnya. Ataupun dia buang hajat ke ada bau. Maka jatuhnya adalah tidak sah solat. Sebab Hmm. kita dalam keadaan yang tidak bersuci lah. Maksud kita Hmm. kena ambil wuduk. Namun sekiranya apabila kita sedang berdiri. Kan kadang-kadang cucu, anak-anak ni dia suka betul pergi kat kaki kita, dia bergantung-gantung lah waktu kita berdiri kan. Kemudian kita tahu dia ni ada dalam hadas. Bau. Contoh, adakah sah solat kita? Tadi duduk. Dia duduk maknanya kita tahulah. Confirm lah tak sah. Ni dia berdiri. Kita berdiri, contoh kita berdiri ataupun kita tengah rukuk, dia bergantung kat kaki kita. Dia pegang kaki kita. Dia kan kadang sesaja pergi pegang kaki kita lah, benda-benda bagai kan. Tapi kita tahu dia ni ada dalam hadas. Sah atau tak sah solat kita? Saya rasa itu tak apa pasal dia tak duduk atas kita. Okay. So, jawapannya tidak sah. Tak sah juga. Jawapannya sah. Sah kan? Okay. Sekiranya bila kita berdiri ni, kedua-dua kakinya duduk di atas permukaan. Dua-dua kaki. Dia ada dalam keadaan hadas kan. Tak kira lah dia buang hajat kecil ke hajat besar ke. Okey, dia cucu kita datang kat kita, dia pegang kaki kita. Kemudian dia duduk je. Dia tak mengangkat sebelah kaki. Kalau dia kedua-dua kakinya duduk di atas permukaan lantai, maka ianya sah solat kita. Tetapi kalau dia berdiri kat kita tu kan, kita tengah berdiri, dia angkat kaki dia sebelah, dia bergantung sebelah. Lebih daripada 2-3 saat cecah seminit, maka tidak sah. Maknanya kaki dia sebelah dah terangkat. Maknanya kita sedang menampung najis tersebut. Okey jelas Tapi kalau dua-dua kaki dia kita tengok dia duduk dekat situ kan. Dia pegang je kita, dia tak gerak. Lepas tu okey dia pun terus jalan lah. Okey, maksudnya kita punya solat masih sah.
Cuma yang kita risau yang ni lah, dia bergantung sebelah kaki. Kita kata sah. Sebenarnya solat kita tak sah sebab bila dia sebelah je kaki dia, dia sedang menampung. Kita sedang menampung badannya yang ada najis. Ini dalam bab solat. Kan kadang-kadang kita ada musyakah bab-bab ni lah. Contohnya kalau kadang-kadang anak yang kena dukung kan, anak apa semua untuk solat apa semua kan, maka kita kena hati-hati dengan bab ini. Khususnya mereka yang ada anak kecil yang bawa anak kecil sekali solat ketika dalam berjemaah. Sebab itu bila ada anak kecil ni, mereka digalakkan duduk di belakang. Tolong duduk kat belakang. Sebab kita risau dia akan mengganggu juga jemaah yang lain. Kan kita duduk dokong je. Lepas tu jemaah sebelah pun terbau. Kita risau ianya juga terlibat dengan najis. Wallahu a'lam bissawab. So ada soalan tak tentang benda tu? Tentang bab najis. Ada yang nak tanya? Itu dia lebih daripada bab solat sebenarnya. Kalau bab baby wipes ni, saya rasa mungkin anak kecil tidak ada isu sebab dia tak solat. Mungkin kepada nenek-nenek tua ataupun orang yang terlantar kan, dia nak solat, kan dia terlantar kan, kita cuci pakai baby wipes hari ni. Maka kita boleh buang najis dia dengan baby wipes, kemudian kita boleh ambil air. Air tu mungkin spray. Spray kan untuk lepaskan dia daripada bersuci. Ini bagi mereka yang duduk terlantar, yang pakai pampers yang kita kena urus kan, contohnya. So dia tak boleh sekadar kita baby wipes kan saja, kemudian kita pakaikan dia pampers, kita wudukkan dia dan kemudian dia solat. Dia berada dalam keadaan najis. Maksudnya kalau tak ada masalah dengan masalah air, okey, pakai baby wipes, ambil spray, kita spray. Last kali tu kita spray lah. Spray dekat punggungnya apa semua, bersihkan, kemudian barulah kita lap. Lap dengan tisu yang kering. Kemudian pakaikan pampers, ambilkan wuduk, lalu solat. Ustazah, kalau yang terlantar, yang dipasang tiup kencing tu, itu macam mana wuduk dia tu? Kencing tu apa kan, terikat dekat. Dia masih dalam keadaan terikat. Cumanya dia ni mungkin kalau dalam keadaan sakit, pertama kita kena tahu dengan doktor ataupun dengan nurse dalam keadaan ingin menyucikan untuk dia solat. Mungkin pertamanya dia akan, kan tube tu boleh buat keluar kan, ataupun bersihkan kantongnya sebab dia dalam keadaan najis. Kantung tu. Kemudian sekiranya dia tidak ada masalah, maka bolehlah dia buang benda tu. Maksudnya tak adalah 10 kali kalau dia macam ada masalah yang doktor kata tak boleh, nak kerap buang ataupun apa saja, maka ia perlu jamakkan solat dia. Bagi orang yang ada masalah musyakah dari segi untuk dalam keadaan yang terlantar, khususnya bab najis yang pundi kencing tu lah. Selalunya ini perlukan instruction daripada doktor lah. Doktor akan lebih faham. Mungkin dia perlu jamak waktu zuhur dengan asar. Jamak boleh, qasar tak boleh. Jamak hanya lepas kepada untuk orang yang dalam keadaan contohnya bab hujan ataupun bab sakit. Qasar tak boleh. Qasar hanya untuk permusafiran. Nanti insyaAllah dalam bab ni saya akan ceritakan dengan lebih dalam sikit lah. Bab solat lah. Maksudnya kalau dari segi itu kita kena tanya doktor. Kalau doktor kata tak boleh lah kita nak kerap tukar. Kan contoh dia kata nanti itu ini. Takkanlah kita pula nak tukarkan dia punya kantong tu. Maka mungkin dia boleh ambil iaitu yang pertamanya jamakkan solat. Mungkin dia akan cuci waktu zuhur. Waktu zuhur dia ambil lah jamak awal. Kalau dia kata okey kita akan cuci nanti waktu asar, kita ambil lah jamak yang akhir. Cuma dalam bab solat jamak, mana lebih afdal? Jamak awal, takdim ataupun takhir? Keadaan. Kita cerita afdal. Afdal punya dia kata awal. Sebenarnya dari segi afdalnya, jamak adalah jamak takhir. Kalau permusafiran, kita selalu zuhur ke asar, kita ambil zuhur. Sebenarnya lebih afdal adalah ambil di waktu asar. Dia ada kisah Nabi sedikit. Afdalnya, tapi kalau kita yang memang jenis yang suka awal, okey je. Lebih afdal.
Kalau ada orang kata, afdal ni buat solat awal, sebenarnya akhir. Sebenar-benarnya. Okey, kemudian bab solat lagi. Kita ni jamak. Jamak antara, kita ambil jamak takhir. Jamak takhir maksudnya kita akan gabungkan antara Zuhur dan Asar. Nak solat mana dulu? Asar dulu. Asar dulu atau Zuhur dulu? Kita tengok waktu, Ustazah. Okey, contoh waktu. Asar. Okey, waktunya, contohnya waktunya, Puan Radiahan, waktunya kita ambil jamak takhir. Zuhur ke Asar. Cuma kita ambil waktu jamak takhir, kita nak solat jamak waktu Asar. Kita nak mulakan Zuhur dulu ke Asar dulu? Kalau kata Asar dulu. Asar dulu. Asar dulu Asar. Lagi? Asar. Puan Safidah pun kata Asar. Lagi? Saya selalu ambil asar dulu. Asar dulu. Okey. Waktu asar kan? Okey. Sebenarnya tertib Zuhur dulu. Oh, ikut tertib. Saya pun asar dulu. Sebab kita rasa hormat waktu. Kita ambil asar. Tak. Tertibnya Zuhur dulu. Sebab Nabi buat begitu. Dalam perang Khandaq, Rasulullah SAW, diorang ni berperang. Diorang ni jamak sebab berperang. Dah lah jamak, kodok jamak pula tu. Berperang sampai ke Isyak. Kemudian maksudnya dia kena kodok waktu Zuhur, Asar, kemudian Maghrib, Isyak. Lalu Rasulullah ni dia kodokkan jamak. Ni kodok jamak Maksudnya kodokkan waktu Zuhur ke Asar sebab berperang, mana boleh berhenti. Kita ni setakat highway jam tak ada masalah nak kodok saya rasa. Melainkan kalau dalam keadaan contohnya terputus banjir dekat tengah-tengah highway ke kan tak boleh solat, itu kita boleh kodok jamak. Ataupun dalam keadaan yang dah tak tentu arah sangat, pun boleh kodok jamak. Rasulullah dia ambil, dia solat Zuhur dulu baru Asar. Kemudian dia ambil Maghrib dulu baru Isyak. Maka dia mengikut tertib walaupun dia melakukan jamak tersebut pada waktu Isyak. Tertib lah. Tapi hari ni pun kadang-kadang imam-imam kita pun dia ikut hormat waktu. So jangan gaduh Jangan bertekak dengan imam tu. Maksudnya lebih afdal. Kita yang ada ilmu sedikit ni bolehlah ikut sebagai bagaimana yang Nabi ajar. Itu bab jamak. Ada soalan? Ya. Terima kasih, Ustazah. Sebelum ni memang buat waktu dulu. Betul. Macam mana? Kalau Maghrib dengan Isyak, maksudnya bila kita solat waktu Isyak tu, kita buat Maghrib dulu, lepas tu baru Isyak. Ya. Maghrib dulu 3 rakaat, baru Isyak 2 rakaat. Maghrib tak boleh potong jadi 2. Jangan nak kosorkan pula maghribnya. Tapi itu kalau jamak takhir kan Ustazah. Kalau kita buat masuk maghrib, kita terus maghrib dululah. Ya, maghrib dulu. So kita ada jamak, kita ada qasar, kita ada jamak takdim, kita ada jamak takhir. So perbezaan. Ada orang yang ambil jamak tapi dia tak ambil qasar. Ada juga. Maknanya dia buat 4-4. Ada juga. Ada orang ambil 4 jamak, 2 qasar pun boleh. Qasar ni maksud pendek. Jamak ni maksud himpun. Datang daripada perkataan Arab jami'un. Jami' tu himpun. Kan jami'. Nama Allah pun yang maha menghimpunkan, yang maha menyatukan adalah jami'. So dia jamak. Jamak ini adalah dia menghimpunkan 2 waktu. Qasar memendekkan. Cuma waktu maghrib tak ada qasar. Ustazah, kita qasarkan je lah. Rupanya dia buat dia 2 je. Maghrib tak ada. Maghrib tetap jatuh 3. Yang boleh diqasarkan adalah 4 menjadi 2. Ada lagi kadang-kadang persoalan. Orang tanya, mana bagus Ustazah? Jamak tamam ke ataupun jamak qasar? Mana lebih bagus? Sebab ada orang dia ambil jamak, dia tak ambil qasar. Allah dah bagi keringanan Ustazah. So kita ambil yang ruksah. Keringanan ni ruksah. Dan memanglah kita tahu ada orang dia buat 4-4. Tapi ambil keringanan yang Allah dah bagi. Ambillah ianya sebagai satu hadiah. Ada orang dia memang tak nak. Tak apalah Ustazah, saya 4-4. Boleh. Ada orang yang memang tak nak ambil jamak langsung. Pun boleh. Tapi
Ada separuh ulama mereka mengatakan orang yang tak nak ambil jamak waktu musafir ini adalah orang yang sombong. Sebab Allah bagi keringanan tapi dia tak nak. Mungkin dia punya persoalan, tak apa Ustazah, sini banyak R&R, macam-macam lah. Mungkin dia ada jawapan-jawapan yang lain. Itu antara bab solat lah. Okey, jelas? Ada lagi soalan bab-bab ni? Okay. Kalau tak ada, insyaAllah kita masuk sikit bab darah nifas. Okey, nifas menurut etimologi berasal daripada nafasil mar'ah, artinya melahirkan. Sebab tu dia ada perbezaan antara darah nifas dan darah wiladah. Ya saya. Ada yang panggil? Oh, nifas dah sudah. Okey, kalau nifas dah sudah, kita masuk istihadah. Boleh Darah istihadah ialah darah yang keluar di luar waktu haid ataupun nifas. Jika seorang wanita mengetahui kebiasaan hari haidnya atau nifasnya, maka dia dapat menentukan darah istihadah dan hukumnya. Wajib, saya nak letak hukum wajib lah, tapi bukan hukum lah sebenarnya. Tapi sebenarnya macam untuk kita hari ini perlulah letak sedikit tanggungjawab untuk mengetahui pertama berapa lama kita uzur, yang kedua tarikh mula dan tarikh akhir uzur bagi setiap bulan sekurang-kurangnya 3 bulan yang lalu. Kenapa kena tahu sekurang-kurangnya dalam masa 3 bulan? Kenapa tak ambil bulan lepas je Ustazah? Ada jawapan untuk bab haid. Okey, yang pertamanya kenapa kita nak tengok 3 bulan? Supaya tertentunya hormon tubuh badan. Sebab tu dia nak refer pada 3 bulan. Dia tak kadang-kadang bulan lepas coraknya begini. Bulan ni coraknya lain. Tetapi kalau kita boleh tengok dalam masa 3 bulan berturut-turut, insya-Allah kita dah boleh tahu pola hormon diri kita terhadap kesuburan dan juga pengeluaran haid bagi seseorang tubuh badan wanita. Contoh, hormon saya lain. Saya tak boleh sama dengan hormon Puan Safidah ke, Puan Heliana ke. Saya tak sama. Mungkin dia kena 12 hari standard. Mungkin saya kena 7 hari standard. Tak sama. Sebab dia ikut kepada tubuh badan. Maka kiraan-kiraan ini perlulah kita tahu untuk menentukan adakah itu darah haid ataupun itu darah istihadah. Istihadah ini yang darah yang keluar waktu luar haid ataupun waktu luar nifas. Ini darah keluar. Sebab itulah dia kena tahu tarikhnya, berapa harinya. Maka siapa yang boleh tentukan darah itu darah istihadah ataupun darah haid? Rasa-rasa siapa? Dia siapakah yang boleh menentukan? Ya, diri sendiri. Tak boleh orang lain. Orang lain hanya boleh jadi sumber rujuk. Orang lain pun hanya ikut kepada apa yang dia ceritakan. Jangan cakap saya boleh jatuh hukum. Cuma sebab tu kita kena tahu bab ini sebenarnya, bab darah haid, darah nifas, darah istihadah ni banyak isu ni sebenarnya. Yang ditentukan adalah dirinya sendiri. Makna kepada orang tersebut. Hukum haid dan nifas. Selepas masa haid tidak boleh melaksanakan solat. Bukan selepas, selama. Selama masa haid tidak boleh menunaikan solat. Ini berdasarkan daripada hadis Aisyah radhiyallahu bahawa Fatimah binti Abu Hubaish menemui Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku ni dalam istihadah dan aku tidak suci. Apakah aku boleh meninggalkan solat?" Lalu Rasulullah jawab, istihadah itu hanya darah penyakit, akan tetapi tinggalkanlah solat selama biasanya engkau haid, kemudian mandi dan solat. Maknanya, Nabi bagi tahu bahawa darah istihadah ini berpunca daripada darah penyakit. Perlu solat. Sebab solat ini adalah tuntutan utama.
Di antara rahmat dan kemudahan syariat yang diberikan kepada wanita adalah tidak menuntut mereka untuk mengulangi solat selepas mereka berhenti haid dan suci, kerana memperhatikan bahawa solat fardu ini dilakukan 5 kali sehari semalam. Jika masa haid seorang wanita 15 hari, tentu dia akan meninggalkan solat selama 15 hari juga. Seandainya diwajibkan kepada mereka untuk mengulangi solat tersebut, maka 15 hari jugalah pada masa suci mereka kena kodokkan solat. Maksudnya macam tu. Bagi orang yang haid atau nifas, pertama tidak boleh berpuasa. Jika dia lakukan, dia berdosa. Puasanya tidak sah dan wajib mengulangi puasanya sekali lagi. Kerana puasa itu hanya datang sekali dalam setahun. Maka tidak menyulitkan kaum wanita untuk mengganti puasa yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Dalam sini dia cerita tentang bulan Ramadan. Makna bulan Ramadan ini tuntutan berpuasa itu jatuh wajib bagi mereka yang terlepas daripada perkara-perkara yang tidak boleh melayakkan mereka berpuasa. Contohnya, anak kecil belum akil balik. Itu pertama. Yang kedua, dalam keadaan dia bersih. Dalam keadaan dia tidak berhadas besar. Boleh puasa. Dalam keadaan dia tidak uzur. Boleh puasa. Uzur bukan uzur haid, uzur kesakitan. Boleh puasa. Ini sebab bulan Ramadan itu adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak tahu? Baca balik bagaimana rukun Islam. Pertama apa? Ucap 2 kalimah syahadah. Kedua, solat 5 waktu sehari semalam. Ketiga, berpuasa di bulan di bulan Ramadan. Sebab itu ada beberapa khilaf yang mengatakan apabila mereka dalam keadaan istihadah, tidaklah digalakkan mereka berpuasa sunat. Kecuali dalam keadaan di bulan Ramadan. Sebab rukun Islam yang ketiga ni. Berpuasa di bulan Ramadan. Ini maksud dia. Okey. Kemudian apabila dalam keadaan nifas, tidak dihalalkan bagi kaum lelaki untuk berhubungan intim dengan isterinya yang sedang haid atau nifas. Jika dilakukan oleh itu, hal sedemikian berdosa sebagaimana dalam firman Allah ayat 222. Okey. Kalau fikir logik akal, kenapa tidak halal dalam keadaan tersebut? Kalau kita relate dengan sains, barulah kita tahu kenapa agama kita tidak menghalalkan untuk berjima. Sahih memang kotor. Itu sahih lah. Yang sebagaimana kita tahu sahih ni memang kotor. Ada lagi satu. Apabila kita melakukan hubungan intim, berjima dengan pasangan kita, dalam keadaan kita haid ataupun dalam keadaan kita nifas, apa yang terjadi? Darah kotor itu tertendang kembali ke rahim. Jelas? Bila dia tertendang kembali ke rahim, dia akan bagi penyakit bagi wanita tersebut. Ni baru kita faham. Kenapa tak boleh? Tak apa Ustazah. Tak apa. Tak boleh. Baru kita faham. Kenapa agama kita ni sedetail-detailnya dia terangkan. Untuk kita tahu, rupanya kotor tu memang kita sahihan lah. Memang tahu. Dalam keadaan yang berbau mungkin. Dalam keadaan kotor mungkin. Mungkin dalam keadaan dia akan mengalir. Kadang-kadang orang bagi alasan, sebab nanti dia mengalir. Semua itu kita boleh tolak tepi. Orang kata boleh settle lah. Cumanya, yang betul-betul yang kita kena tahu adalah ia akan mengundang penyakit kerana darah kotor telah ditendang balik ke dalam rahim. Ini yang lebih Islam tekankan sebenar-benarnya. InsyaAllah. Begitulah agama. Tidak ada agama lain yang sesempurna agama Islam. Tidak ada agama lain yang menekankan sampai ke tahap begini. Hanya agama Islam. Untunglah kita ni jadi orang Islam. Dan untunglah kita ini menjadi umat yang Nabi Muhammad SAW, di mana kita ini telah mula dinaik tarafkan kaum wanita. Sebab kaum wanita yang terdahulu, sebelum turunnya Islam dengan sempurna, wanita adalah tempat penempias nafsu. Wanita adalah sebagai tempat untuk mereka menjadikan seperti hamba sahaya. Kedudukan wanita sangat tidak ada pandangan lah bagi mereka. Hatta ketika mana wanita itu dalam keadaan haid, mereka ini akan
macam diasingkan, dicampakkan, dibuangkan di tempat lain kerana jijiknya mereka kepada orang kaum wanita. Sehinggalah agama Islam itu turun dengan sempurna. Nabi kita mulalah membawa melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kembali kedudukan wanita di sisi agama. Ni kita kena tahu. Sebab itu kalau tak dulu wanita ditindas. Wanita ini kalau kita tengok pada zaman-zaman dahulu, wanita adalah sebagai hamba yang melepaskan nafsu mereka. Sebab tu diorang tak kisah. Tak kisah pun nak melampiaskan segala nafsu mereka. Sehinggalah dalam keadaan wanita berdarah kotor pun mereka tetap melampiaskan nafsu. Sempurnanya agama, maka wanita mula dijaga dengan turunnya hukum-hukum agama. InsyaAllah. Hebat tu. Betapa agama Islam ni kita kena banggalah jadi orang agama. Bawalah agama dengan sempurna. Kemudian kita tengok wanita yang sedang haid tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ni kita tahu. Al-Quran yang saya tak cerita detail lah. Yang tidak ada terjemahan. Apa saja yang tidak boleh dilakukan termasuk kepada lelaki yang dalam keadaan berjunub. Ni kadang-kadang kita fikir perempuan je tak, lelaki dalam keadaan berjunub. Tak apa Ustazah, junub ni sekejap. Tak. Kalau dia sekejap tidak ada masalah. Contoh, berjimak dengan pasangannya, kemudian selesai je, tak dan mandi, ada incoming phone call. Kan, emergency. Dok dan orang kata hanya mampu menyucikan tanpa mengangkat hadas besar. Dia pun terus keluar. Dia dalam masa lagi dalam keadaan berjunub. Kemudian dia boleh pegang Quran atau apa saja. Tak boleh. Termasuk dia tidak boleh masuk ke dalam ruangan solat di dalam masjid. Hukumnya sama orang yang berjunub ni dengan orang yang ada haid. Contoh dia bilan masjid lah kononnya lah kan. Dapat telefon, Allah hai. Dia pun kena uruskan, tak boleh. Ini bab mereka yang berjunub. Ustazah, kalau ada orang meninggal, dia tak sempat mandi. Orang yang berjunub tersebut. Aha. Sebab tu waktu kita mandikan jenazah, kita akan sempurnakan mereka. Sebagai mandian yang terakhir dan mandian yang bersihkan habis. Selalunya kariah-kariah AJK yang akan sempurnakan. Takkanlah dia nak tanya kan isteri dia. Melainkan kalau isteri dia memang telus kan, mungkin dia boleh bisik. Mungkin, wallahualam kan. Selalunya kadang-kadang mereka akan mengangkatkan hadas besar terus kepada si jenazah. Sebab kan last sekali dia ditutup dengan mengambil wuduk. Selalunya memang dia akan buat. Tapi kalau takutlah terlepas pandang, kita sebagai seorang isteri lah, khususnya lah kan, tak sempat ke apa, agaknya baru dia nak pergi mandi, jatuh toilet terus pergi ke wallahualam kan, kita boleh berbisik sedikit dengan orang yang menyempurnakan jenazah. Cakap niatkan untuk mengangkat hadas besar bagi si mati. Maksudnya kalau orang tu meninggal dalam keadaan haid, Ustazah? Haid ni pun sama juga. Cuma haid tu akan berhenti. Macam orang meninggal bersalin. Dia akan terus berhenti darah tu. Sebab dalam kita ni dah shut down dalam ni. Cuma kalau yang berlaku adalah dia bleeding. Dia bleeding kan, sentiasa keluar darah itu, maka kita akan buat 3 kali saja untuk menyucikan. Kemudian kali keempat kita akan tutup terus dengan kapas. Walaupun keluar juga darah, mereka akan tutup dengan kapas. Termasuk bleeding, nanah, lendi-lendi, kan? Apa sajalah bagi mereka yang dalam keadaan mereka telah bergelar jenazah. Atau apa saja. Kadang-kadang waktu kita mandikan dia tak keluar. Dia keluar waktu kita nak pakaikan kain kapan. Macam mana nak buat? Selalunya mereka akan terus tutup. Tutup je terus. Tempat-tempat yang terkeluar. Darah ke, ataupun nanah, lendir yang berbau, macam-macam lah yang akan keluar daripada lubang-lubang. Dia jaranglah keluar, tiba-tiba keluar ikut macam hujung kaki, jaranglah. Dia akan mula keluar melalui lubang-lubang. Lubang yang mana? Pertama, mungkin mata, telinga, lubang hidung, mulut, keluar nanah, ataupun
kemaluan, kubul dan dubur, ini akan keluar. Sebab itulah bagi mereka yang menyempurnakan jenazah, mereka pemegang amanah untuk kunci mulut mereka. Kerana itu semuanya adalah aib bagi si mati. Jelas untuk yang itu? Okey Ustazah. Okey. Sama sikit Ibnu Taimiyah berkata menurut imam mazhab yang 4. Sebab itu kalau kita belajar fiqh ni, kita kena hurai keempat-empat mazhab. Tapi kita ini, kita ambil ringkas lah sebab bukan nak ambil PhD pun kan. Kita ambil Imam Syafi'i je lah. Maksudnya kan. Okey. Dia kata tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam suci. Adapun wanita yang sedang haid membaca Al-Quran tanpa menyentuh Al-Quran, masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ini kita dah cerita dah hari tu. Dia tak sentuh Al-Quran tapi dia baca Quran. Banyak perselisihan. Ini dipanggil khilaf ulama. Khilaf ulama ni bukan nak kata ulama tu salah ataupun tidak. Dia tak. Ini hanya khilaf. Beberapa pandangan yang kita boleh ambil. Namun pendapat yang paling kuat, wanita yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan darurat. Ini paling kuat. Misalnya jika dia tidak membaca Al-Quran, disangsi hafalannya akan hilang. Ini dibenarkan untuk baca Quran. Dia kalau ikut logik akal memang tak boleh. Kalau orang yang dah biasa lazimi setiap hari baca surah Al-Kahfi sebagai pelindungan diri dia, setiap hari dia ni baca surah As-Sajdah, dia baca 7 surah tu, dia baca. Dibolehkan. Kerana ia dah ditukar sebagai amalan istiqamah. Bila dia tak baca, hilang hafalan dia. Bukan maksud dia menghafal, tidak. Kelancaran dia untuk membaca nanti apabila dia dah mula untuk bersih. Ini sebab tu yang kita cerita tu. Ada beberapa asatizah kata tak boleh. Kan? Maksudnya begini. So kita cuma mushaf tak boleh pegang. Al-Quran tak boleh pegang. Sebab tu kadang-kadang kita panggil Al-Quran, ada orang yang panggil mushaf. Mushaf ni memang totally tak boleh lah. Mushaf tidak ada terjemahan. Al-Quran ada banyak jenis tafsir Al-Quran. Tafsir At-Tamizi, Al-Quranul Karim, macam-macam. Itu sebenarnya berbalik kepada tafsir-tafsir imam-imamnya. Kalau At-Tamizi, confirmlah Imam At-Tamizi. Maksudnya begitu. Wanita yang haid dan nifas diwajibkan mandi selepas selesai masa haid dan nifasnya. Selesai. Selepas settle, haid, nifas, mandi dan solat. Ini bab istihadah dan campur bab haid. Okey, contoh. Andai katakanlah waktu Zuhur. Okey, waktu Zuhur ni kita pun tengok kita tak solat. And then kita check waktu asar kering. Kita selesai kering daripada haid lah. Kita tengok kering Kering kita pun mandi dan kita pun solat asar. Betul kan? Apa yang terjadi kepada solat Zuhur? Perlu dikodokkan. Ini sebenarnya. Maksudnya bila kita dah tengok waktu dalam keadaan asar tu dah clear apa semua kita pun mandi, solat Zuhur, solat asar, Zuhur tadi perlu kodok. Ini dalam ada juga bab haid ni banyak juga pendapat sebenarnya. Sebab kadang-kadang kitaran kita, sebab tu kita kena fasih dengan kitaran. Ada orang dia clear habis, tak ada ekor. Jelaskan ekor. Ekor bukan ekor nyanyi Ekor tu ekor kadang-kadang clear sampai asar. Pap tengok isyak ada lagi. Saya memang macam tu Ustazah. Kiraan saya memang macam tu. Maka dia dah tahu hormonnya begitu. Tetapi bagi orang yang memang dia kalau dah stop settle clear, okey boleh jalan. Sebab tu dia ada tengok dari segi pengiraan ataupun bab keluarnya. Ada yang kata keluar je lendir putih tu, keputihan tu selesai. Ada yang kata tak keluar Ustazah, memang tak keluar saya ni. Maka tekapkan tisu, korekkan sedikit. Itu dari segi bab haid. Termasuklah bab nifas sebenarnya. Nifas ni selalunya tak ada masalah lah sebab jarang sekali berlaku kan. Jarang orang kena nifas setiap bulan. Melainkan dia beranak setiap bulan tak ada lagi saya rasa dalam culture kita kan. So isu ni bab nifas tidak ada masalah. Okay. So ada lagi soalan?
Minta maaf, saya agak menekankan sikit bab sini sebab apa, kita nak betul-betul faham. Bukan untuk nak memanjangkan waktu. Saya kalau boleh 40 minit dia settle, 40 minit dia settle. Itulah.